Assalamualaikum dan selamat kembali kepada Abang Mi Channel. Okey, alhamdulillah bersiaran kembali saya pada malam ni. Okey. Konon-kononnya nak buat video ni dah beberapa hari, tapi disebabkan oleh kesibukan setiap hari ialah saya ni meniaga sendiri, jadi memang kadang-kadang tak ada masa lah nak buat video. And then kebetulan hari ni adalah hari pertama saya menggunakan green screen. Okey, dan terima kasih saya ucapkan kepada Abang Joe Permelipur Lara. Okey. Okey Adi, terima kasih kerana memberi saya tunjuk ajar. Jadi saya berjayalah menggunakan konsep green screen untuk video saya yang sekarang ni lah. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, saya nak bercerita tentang perkara yang berlaku di salah satu universiti tempatan sekitar tahun 80-an dan hujung 80-an dan awal 90-an. Okey. Pada tahun 90-an saya telah dapat menjejakkan kaki di salah satu IPTA yang ada di negara kita. Jadi ketika itu saya masih lagi dalam first semester dan saya duduk di hostel lelaki lah. Jadi saya duduk dengan rakan-rakan yang lebih senior daripada saya. Ada yang semester 2, semester 3. Jadi menjadi seorang junior tu adalah benda yang amat membanggakan lah. Okey, dapat duduk dengan senior dan bertukar-tukar pendapat dan bertukar-tukar cerita lah. Okey, jadi nak dijadikan cerita untuk santapan pada malam ni, saya teringat akan salah satu perbualan yang saya perbualan yang saya buat dengan rakan-rakan saya yang lepas, di mana terdapat satu cerita yang amat pelik dan agak seram lah. Okay. Cerita ini berlaku di bahagian asrama perempuan di universiti tersebut. Okey. Cerita ni diceritakan oleh kawan saya yang bernama kita letak nama Ali Ali. Okey. Jadi Ali ni adalah penuntut semester 5 atau 6 tak silap saya. Final year. Semester 6 tak silap saya. Okey. Jadi dia dah lama lah kat IPTA tu, dan dia yang saya ingat dia adalah salah seorang yang mengalami keadaan tersebut. Okey. Di mana pada masa itu, ni pada tahun 90-an kita cerita ni, terdapat gangguan orang minyak. Okey, di bahagian di kawasan Selangor dan Kuala Lumpur. Keadaan ini telah mencetuskan kebimbangan kepada rakyat-rakyat di Malaysia dan Kuala Lumpur, dan telah menyebabkan ramai orang pada masa itu, especially keluarga yang mempunyai anak-anak dara dan juga perempuan, tak berani keluar malam. Tapi kita ni duduk masa itu kita duduk dekat kawasan Kuala Lumpur, kawasan bandar. Jadi orang memang tak peduli lah. Ramai yang tak peduli, ataupun ramai yang masa itu tak percayalah benda-benda tahyul and so on kan. Jadi saya pun dapat tahu benda ni pun adalah salah satu benda yang pada masa itu maybe agak kurang serius, pasal pada masa tersebut serangan orang minyak ni memang agak-agak jarang didengari. Okey, dan kalau ada pun ia hanyalah banyak masa itu kes-kes yang melibatkan orang minyak ni, orang yang menyamar yang melumurkan badan mereka dengan minyak yang berwarna hitam, tak tahu dah pakai minyak grease ke minyak apa ke. Okey, tapi ada juga kes-kes di mana memang orang ni mengamalkan ilmu-ilmu yang tak berapa baik.
dan mereka mendapatkan mangsa daripada kalangan golongan perempuan yang mendapatkan mangsa daripada golongan perempuan. Dipendekkan cerita, sikit lah. Okey. Pada suatu malam, kawan saya yang nama Ali ni, dia sedang buat projek dia okey, kat asrama lelaki ni. Okey, untuk pengetahuan pendengar di luar sana, pemandangan di kawasan kediaman pelajar-pelajar lelaki adalah common, biasa, di mana selalunya pelajar-pelajar ni yang duduk asrama, diorang ni tak akan tidur awal macam kat rumah pukul 10, pukul 11 dah tidur. Kebiasaannya mereka ni akan tidur pukul 1, kadang-kadang pukul 2, yang mana buat assignment, yang mana buat projek. Disebabkan oleh asrama diorang ni, diorang tak adalah curfew sebenarnya. Curfew tu maknanya curfew untuk duduk dalam bilik, tak boleh keluar bilik ataupun rumah diorang. Tapi kalau diorang tak nak tidur, tak nak tutup lampu tu, terpulang lah. Yelah, universiti ni bukan asrama sekolah. Asrama universiti memang common lah, diorang akan biar. Maknanya yang penting dah duduk dalam asrama, tak boleh keluar. Cuma dalam asrama tu dia nak buat projek ke, nak buat assignment ke, jadi benda tu common lah, budak-budak tak tidur. Dipendekkan cerita, Ali ni ketika dia sedang buat projek dia, tak silap saya pada masa tu dia cakap dia tengah buat projek dia, projek akhir tahun ke awal tahun, something like that. Dia berjaga sekitar pukul 2 pagi. 2 pagi ya. Lewat tu. Bila dia dah tengah buat projek tu, tiba-tiba dia terdengar jeritan perempuan daripada asrama perempuan. Bayangkan, 2:30 pagi. Dalam 2:30 dia cakap. Ni yang saya ingat lah. Dalam 2:30 pagi terdengar jeritan daripada asrama perempuan. Apabila dia mendongak ke arah bangunan asrama perempuan. Okey, untuk pengetahuan pendengar di luar sana, asrama lelaki dan asrama perempuan berlainan blok ya. Ianya dipisahkan oleh dewan makan. Okey, maknanya bukanlah sebelah-sebelah. Dia adalah jarak yang lebih kurang maybe dalam 100 meter ke something like that lah. Okey, tak adalah dekat. Maknanya dipisahkan oleh sebuah bangunan lain. Cuma dewan makan ni dia rendah kan. Jadi you boleh still nampak bangunan yang asrama perempuan ni lah. Jadi masa dia toleh bahagian bangunan asrama perempuan tu, apa yang dia nampak ialah dekat atas bumbung asrama perempuan tu, dia macam nampak satu lembaga hitam yang besar sedang berlari dekat atas bangunan tu. Berlari ya, atas bangunan. Bukan dekat bangunan ke balkoni ke kat tangga ke apa ke. Ini atas bangunan. Maknanya dia sedang berlari, berjalan di atas bumbung bangunan tersebut. Cara makhluk tu berjalan adalah sangat-sangat laju dan ianya seakan-akan laju dan berlompat-lompat macam tu. So, Ali ni bila tengok tu, dia tergamam. Dia tergamam tengok benda hitam tu sedang berlari laju di atas bumbung asrama perempuan. Dia kejut kawan-kawan dia pasal dia sendiri ialah, cuba you all bayangkan 2:30 pagi dengar jeritan perempuan, nampak ada benda berlari di atas bumbung bangunan. Something wrong somewhere kan. So dia kejut kawan-kawan dia, cakap, tengok dekat atas bumbung tu ada benda. Kebetulan masa tu memang tengah kecoh, ada orang minyak.
So dia punya kepala dah set, ini macam orang minyak ke apa ke, dia nak cari anak dara. Yelah, asrama perempuan, nama pun asrama perempuan, pelajar perempuan, meaning dia orang mostly tak kahwin lah. Okay, senang cerita memang asrama perempuan memang tak kahwin lah. Budak universiti baru masuk ke tengah-tengah ke, pasal jarang kita dengar ada pelajar universiti perempuan pada masa tu yang dah kahwin. Okay, mostly bujang lah, pasal itu bukannya asrama kelamin ke whatsoever. Dia kejut kawan-kawan dia tengok makhluk tu masih lagi berdiri atas bumbung tu. Dia orang pun menjerit, panggil all semua pelajar-pelajar yang ada dekat asrama lagi tu, kejar tengok. Tapi mungkin benda tu perasan bahawa dia sedang diperhatikan dan orang sekarang tengah tengok kat dia. Dia macam dia berlarilah, dia terjun macam nak lari. Yang saya diceritakan, benda tersebut terjun ke bawah. Terjun bawah tau, you all bayangkan bangunan tinggi, terjun ke bawah dan berlari laju. So Ali dan kawan-kawan dia ni kejar benda ni. Taulah zaman muda-muda, orang muda mesti tenaga kudrat kuat kan. Bayangkan umur 19, 20. So memang selalunya umur macam ni adalah umur yang badan tengah kuat. Dia kejar benda tu, tapi benda tu sangat laju. Okey, bayangkan ada 30-40 orang yang kejar, muda, remaja, belia yang tenaga tengah kuat lagi, kejar benda ni, tapi benda ni laju. Okey, sampai dekat satu area spot ni, dia adalah tempat ni kawasan berbukit tau. Okey, kawasan berbukit. Dia orang cakap dia orang boleh nampak benda tu berlari melepasi beberapa pokok, seolah macam dia menyusup dekat pokok tu dan vanish, hilang macam tu je. So ini adalah benda yang sangat-sangat mengerikan. Jadi bila nampak benda macam tu, kawan-kawan dia ni pun tengok, fikir, apa yang berlaku ni? Lepas tengok tak dapat kejar. So bila dah sampai tu kat tempat tu, dia tak jumpa apa-apa. Misteri ni Ali simpan sampai beberapa tahun. Okey, tak silap saya 2 ke 3 tahun lah, sampaikan dia pun dah nak grad. Masa tu dia masih lagi awal-awal semester lagi lah, mungkin junior macam saya. Cerita ni adalah satu cerita yang diceritakan yang pada saya pada masa itu adalah salah satu cerita yang sangat-sangat pelik lah pada saya. Pelik dan menyeramkan. Tidak diceritakan pada saya apa yang berlaku kepada perempuan yang menjerit tu, adakah perempuan tu menjadi mangsa ataupun tidak. Cuma highlight pada cerita tersebut adalah bagaimana makhluk tersebut dapat melarikan dengan kelajuan yang luar biasa. Okey, so itu cerita saya pada malam ini. Okey, adakah makhluk tersebut masih ada ataupun dah tak ada dah? Okey, sepanjang semasa saya menjadi pelajar di universiti tersebut, memang tak pernah lah saya dengar lagi kisah orang minyak ni. Okey, dia dah jadi macam legenda lama yang pernah berlaku. Cuma ada juga beberapa insiden yang pernah berlaku, cuma ianya tidak berkaitan lah dengan orang minyak sokonnya. Cuma yang Ali nampak tu adalah satu benda yang sangat pelik. Okey, itu cerita saya yang pertama pada malam ini. Okey, terima kasih banyak-banyak dan kita tunggu pada cerita yang seterusnya. Cerita seterusnya adalah di universiti yang sama. Okey, cuma cerita ini adalah pada tahun yang berbeza.
Ianya diceritakan oleh golongan super senior yang saya kenal, dan benda ni berlaku di kawasan pusat Islam di universiti yang sama ya. Okey. Ceritanya begini. Pada tahun 70-an, okey. Universiti ni memang dah lama jadi saya tak sebut nama dia pasal saya tak nak ada, saya kena buat disclaimer lah, takut nanti kan tak pasal-pasal saya kena turunkan video ni. So cerita ni berlaku pada tahun 70-an. Okey, di mana pada masa tersebut universiti ini masih lagi dalam peringkat pembesaran dari segi bangunan dan so on. Apa yang berlaku, untuk pengetahuan semua, kebanyakan universiti tempatan yang ada dekat Malaysia ni selalunya dibuat di kawasan-kawasan yang luas atau di kawasan-kawasan berbukit dan sebagainya. Jadi kena faham lah ya, bila kita terus ke kawasan hutan atau belukar, ataupun bila kita terus ke kawasan bukit, so ada tempat-tempat yang agak special bila nak diteroka ni. Ianya adalah tempat-tempat yang kemungkinan ada makhluk-makhluk lain yang duduk di kawasan tersebut. Jadi nak dijadikan cerita, pada satu semester ni adalah satu hamba Allah yang dapat enroll ke universiti tersebut. So kita letak namanya Asrul. Okey, tak nama dia Asrul. Asrul ni adalah seorang pelajar yang sangat baik. Dia boleh dikategorikan sebagai pelajar contoh, seorang pelajar yang sangat baik dan seorang pelajar yang berdedikasi. Dan dia ni pun senang cerita budaknya kira handsome lah. Asrul ni budak handsome. Ramailah pelajar-pelajar perempuan yang minat dengan dia pada masa tu lah. Tapi dia ni disebabkan oleh dia ni mempunyai latar belakang yang sangat baik, seorang pelajar yang boleh dikatakan sangat warak. Baiklah senang cerita. Mungkin warak tu saya terlebih cakap lah. Dia adalah seorang pelajar yang sangat baik dan boleh dikategorikan sebagai pelajar contoh. Pada satu masa ni, ini saya pendekkan sikit cerita ni, okey. Terdapat satu kumpulan pelajar yang selalu buat program-program keislaman. Okey, pada tahun 70-an di mana kebangkitan pelajar-pelajar yang akan buat program-program keislaman, di mana dia membantu pelajar-pelajar yang tercicir dalam bidang agama untuk belajar dengan lebih baik. Dan apa nama mamak ni tadi saya bagi ya. Okey, dia Asrul. Okey, Asrul ni adalah salah satu pelajar yang sering membantu pelajar-pelajar lain untuk buat usrah. Okey. Kalau ada dengar suara batuk-batuk suara budak kecil tu, maafkanlah ya, tu anak saya, dia nak minum air kat belakang tu. Jadi sambung cerita. Asrul ni boleh dikatakan setiap minggu dia akan ikut kumpulan usrah ni untuk membantu pelajar-pelajar yang ketinggalan dalam pengajian Islam. Okey, biasalah ada, tak semua keluarga Islam, keluarga pelajar-pelajar yang ada kelebihan untuk dapat belajar agama dan so on. Jadi selalulah dia ni terlibat dalam maaf ya, dia terlibat dalam siri-siri ceramah dan siri-siri pendidikan agama. Jadi ramailah orang akan duduk sekali bersama dalam program untuk mendengar usrah dan ceramah ni lah. Okey. Dan kadang-kadang Asrul sendiri akan buat program untuk membantu kawan-kawan yang lain. Okey. So ni ringkasan cerita pasal Asrul. Jadi dalam satu ketika tu, bila ada ceramah dan usrah, kadang-kadang terdapat juga pelajar-pelajar perempuan yang join.
Tapi bukanlah duduk satu tempat. Maknanya kalau dia buat kat pusat Islam tu, dia akan buat separate lah. Maknanya maybe lelaki sebelah sini, perempuan sebelah sini kan. Jadi dia buat bukan di tempat yang sama. So bila dibuat macam tu, ramai jugalah yang start join. Bila dah ada mix dua golongan pelajar ni lah. Jadi bila dibuat tiap-tiap minggu, jadi kebetulan tu nak dijadikan cerita, adalah satu kawan perempuan kepada Asrul ni yang actually dia memberi pandangan dan juga memberi sokongan dan so on lah. Maaf ya, again. Satu hari Asrul ni menerima satu nota, daripada kawan dia, dan nota tu menyatakan bahawa ada seorang perempuan daripada yang masuk usrah ni, dia kata dia admire. Ni zaman-zaman yang suka kata orang tu, admire lah, secret admire and so on kan. Jadi dia cakap dia admire dengan Asrul ni lah. Dia kata kalau boleh nak berkenalan. Yelah, tapi Asrul ni dia memang tak terfikir lah masa tu nak berkapal ke WhatsApp. Dia cuma okey lah kawan, tak apalah, yang penting jangan buat benda yang tidak melebihi batas. Jadi satu hari ni dia dapat note lagi sekali. Dia cakap boleh tak saya nak jumpa awak, tapi tak apa, dengan kawan saya nak jumpa dekat pusat Islam. So jumpa kat pusat Islam ni maknanya bukanlah nak dating, maknanya nak jumpa. Tak tahulah kenapa nak jumpa. So Asrul pun kata okey lah, bolehlah kita jumpa. Dia pun cakap okey. So petang tu diaturkanlah perjumpaan. Dia kata okey lah, nanti lepas asar kita jumpa, kata. Jadi petang tu Asrul pun nak jumpa dengan orang tu. Dia cakap dengan kawan dia, maybe bolehlah jumpa lepas asar. Dia kata okey lah, dalam pukul 6 lebih boleh tak? Dia kata okey lah. Padahal macam dah lewat kan 6 lebih. Bayangkanlah pada tahun 70-an tu, tempat kawasan berbukit, tempat yang tak ramai orang. Jadi 6 lebih tu sebenarnya macam agak canggung lah. Tapi dia kata tak apalah, jumpa sekejap cukup kan. Petang tu dijumpa. Dia sampai situ, perempuan tu tunggu dia dengan satu lagi kawan yang lain. Tapi dia tak kenal dua-dua ni. Dia pun pergi jumpa. Kata okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lepas tu dia cakap ini kita bagi nama. Ni Lina ke? Ni saya Lina. Okey, saya nak bagi tahu Asrul yang bapak saya nak jumpa Asrul. Dia pun terkejut. Apa hal nak bapak dia nak jumpa aku kan? Something like that. So kata, nak jumpa saya kenapa? Kata bapak saya sebenarnya pun selalu dengar ceramah dan usrah kat sini, dan dia suka dengan cara Asrul handle program-program kat sini. Jadi dia nak jumpa Asrul, kok nak boleh buat program dekat tempat saya duduk. Saya duduk dekat-dekat sini je. Dia kata, oh you tak duduk asrama ke? Kata tak, saya duduk dekat kat belakang-belakang ni je. Dia cakap belakang mana? Dia kata kat area pusat Islam. Dia pun terfikir, ada ke hostel ke ataupun rumah-rumah kampung kat pusat Islam? Dia kata belakang tu bukan ke belukar hutan ke? Tak, bawah tu ada kampung mana? Ada kampung. Dia pun tak tahu. Dia pun masa tu pelajar yang baru masuk. Tak sampai setahun. Kadang-kadang orang ni tak bodoh nak jalan sana sini kan. Kata, okey lah, tapi boleh tak jumpa sekarang? Kata, bapak saya tengah tunggu ni. Sekarang? Tapi dah nak maghrib. Tak apa. Nanti boleh sembahyang sekali dengan dekat masjid. So keyword dekat sini masjid. Tempat tu pusat Islam. Dia cakap masjid. Dia kata masjid. Okeylah, dia pun pergi. Turun kat tepi pusat Islam tu, ada nampak satu tangga. Tangga tu macam menuju ke satu tempat yang lapang. Dia pun turun. Dia kata perempuan tu turun dululah. Bukan dia kata, sorry. Ceritanya macam tu lah, dia turun ke dulu tangga tu. Jadi masa dia turun tu, dan actually itulah kali terakhir orang nampak Asrul
dekat pusat Islam tersebut. Okey. Cerita ni diceritakan oleh orang yang sezaman dengan Nasrul. Okey. Orang yang sezaman dengan Nasrul yang tahu cerita ni disebabkan Asrul sebenarnya hilang selepas turun dari tangga tu. So, di manakah Asrul? Apa yang berlaku? Dikatakan Asrul telah pergi ke alam lain. Dia telah pergi ke maybe ke alam bunian ke ataupun ke tempat yang kawasan lain. Ini diceritakan kerana bila Asrul dah hilang, selepas beberapa minggu Asrul ni hilang, kebetulan parents dia ni minta tolong dengan beberapa cerdik pandai yang saya difahamkan dia dibantu oleh beberapa orang ustaz yang di bawah pimpinan almarhum Tuan Guru Harun Din. Jadi apa yang dikatakan bila ustaz-ustaz ni dia berjaya kesan di mana Asrul dan cuba mendapatkan Asrul, rupa-rupanya Asrul ni dah masuk ke kampung tersebut, berkahwin dan dah dah beranak pinak. Jadi dia kata memang tak boleh balik lah, dia dah tak boleh nak balik ke alam nyata, alam dunia ni, dan dia cuma akan balik bila dia dikatakan akan meninggal dunia. Jadi ustaz ni menurut ceritanya ustaz ni berjaya jumpa Asrul dan Asrul menceritakan semua benda-benda tadi ni yang saya cerita pada awal tadi. Dan apa yang berlaku, Asrul dia dah pergi sana ialah mungkin, ni pendapat saya, mungkin kampung tu bagus, mungkin perempuan tu mungkin baik, cantik ataupun beriman ke, something like that. Jadi dia rasa macam okey, aku nak teruskan hidup kat situ. Jadi ustaz tu cakap kalau ikut cara dia cerita tu, Asrul mungkin akan kembali ke alam nyata apabila dia punya masa untuk mati tu dah dekat. Tapi saya tak percaya benda ni betul tak betul, pasal kemungkinan banyaklah Ajinomoto yang ditambah-tambah dalam cerita ni. Cuma apa yang saya boleh tekankan, ianya adalah satu misteri di mana orang yang masuk ke alam lain dan berkahwin. Jadi kalau ada ustaz-ustaz kat luar sana, boleh bagi pandangan dan pendapat, adakah benda ni boleh berlaku, berkahwin dengan makhluk lain. Cuma pada saya misteri ni memang tak terungkai, dan saya sebenarnya tak tahu apakah kesudahan cerita tentang Asrul ni, dan adakah dia telah kembali ke alam nyata ataupun adakah dia dah tak balik-balik ke, macam mana. Ni misteri saya, yang cerita mistis saya yang kedua. Jadi kalau tuan-tuan ada cerita-cerita yang hampir sama, mungkin boleh share dengan saya. Kalau tuan-tuan rasa benda ni mungkin tak betul, terpulang pada masing-masing untuk terima atau tak terima. Saya cuma menceritakan balik apa yang telah diceritakan pada saya. Saya banyak collection cerita-cerita yang saya dapat dan juga pengalaman saya sendiri yang ada dalam yang saya akan share dalam YouTube channel saya. Jadi terima kasih kepada yang telah mengikuti pada awal. Kita sampai jumpa di lain dan masa yang akan datang. Saya akan ceritakan lagi beberapa cerita yang lebih menarik, cerita-cerita seram dan cerita-cerita ataupun cerita-cerita yang menarik yang pernah berlaku kepada diri saya ataupun rakan-rakan saya ataupun saudara-saudara saya, insya-Allah. Terima kasih banyak. Itu saja pada malam ni. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam.